عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dapat bersama lagi dalam halaqah kita seperti biasa di pagi Ahad Islam Nara kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Mari kita mula terus ke dalam pengajian kita, insyaAllah. Masa berjalan, umur berjalan. Masa berjalan, umur kita pun berjalan. Kaki kita pun kau dekat ke sana dah. Nah. Hari ni kita duduk sebelah masuk ayat yang ke akhir-akhir dah daripada surah Nun. Buka ayat kita macam muka ayat 48 insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Ta'ala jadikan bacaan, pendengaran dan pengajian kita ini keberkatan, taufik hidayah, rahmah, menambahkan iman kita dan insya-Allah
memberi kemudahan khususnya pada kita dalam beramal dengan apa kita baca dan kita belajar dan kita dengar pagi ni. Itulah Ibu 2-3 ayat. Ambil ayat 48, 49, 50, 51, 52. Nah, surah ni, surah Nun atau surah Al-Qalam ada sebanyak 52 ayat. Nah, banyak dah kita ngaji, dapat faedah, dapat pengajaran daripada surah ni dah. Dah boleh ngaji, dah boleh terlupa. Nah, ngaji dah boleh terlupa dah boleh. Nah. Allah, Tuhanlah rahmat pada kita semua dah. Ngaji di zaman komputer seram dah. Apalah nah. Balik Tuhan tak ada seram, balik Tuhan tak ada terlupa. Nah, kita terlupa, tapi Tuhan tak terlupa. Nah. Kita nak ulang kelip banyak dah. Kita mari kita masuk ayat kita ngaji dulu gini. Nah. Banyak dah kita dengar baru ni Allah Subhanahu Wa Taala belum pada minggu lepas dah. Allah Subhanahu Wa Taala subhanallah ceritakan pada kita, ajar pada kita tentang sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca Quran ni dengan sendirinya, dengan satu masa wala dia kan panggil. Satu masa kita boleh dengar cerita Nabi kita, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kenal Nabi kata. Ayat ni turun 1000 tahun lepas dah, 1400 tahun lepas dah. Royak cerita Nabi bagaimana kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, susahnya dalam kerja dakwah ni. Ujian banyak ujian banyak kerja dakwah. Kita tak ada kerja dakwah gapun, tak ada rasa, tak tahu susah setara mana dah. Dakwah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kerja lain dia. Tuhan tahu kerja hatta Nabi jadi rasul untuk nak kerja dakwah ni. Dakwah nak ajak manusia kepada agama Allah, kepada Islam. Sudah tentu dah. Manusia ni ada dah siap dah dia sendiri. Nak turut orang mudah-mudah kalau tidak Tuhan tidak tolong hidayah pada dia, sudah tentu dah nak turut orang payahlah. Siapa-siapa pun dia berasa hak dia kena belaka. Gitulah keadaannya manusia tu siap dah. Masing-masing kata dia lah kena. Dia kena siap dah, tak kena turut orang lain dah. Maka hari ni ibu kena salah kita bukan yang menentukan. Kita ni Tuhan jadi kita ni, lepas tu Tuhan beri kita belaka. Terima Tuhan belaka, tak ada sabuk kita tak ada dah. Dan Islam dah satu-satunya nikmat sangat berga, lagi bayar dengan dunia ni pun tak ada lagi. Kita kecek seumur dah. Kalau Tuhan dunia ni kita tapi tak ada Islam, tak ada arti pun dunia ni. We belaka kita. Ni contohnya Firaun. Contohnya Firaun, Tuhan Firaun belaka Tuhan. We belaka ke dia. Tapi tak ada Islam pada Firaun. Tapi hari ni kita tak ada Tuhan dunia sikit-sikit, Tuhan nikmat dunia sikit-sikit kita, tapi Tuhan Islam harga mahal lebih. Kita lebih baik pada Firaun lagi ni. Kalau kita rasa Firaun lebih baik pada kita, tapi ada mikir kata Firaun tu, oh sedap Firaun dah. Nikmat banyak dia. Jangan sekali-kali kita mikir lagu tu. Ibu, ayat kita baca hari ni itulah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja Nabi ialah kerja dakwah orang, ajak manusia semua, bukan seorang. Bukan orang Arab saja tapi sedunia. Atau sedunia ni bukan masa tu ya. Nabi mari 1400 tahun lepas lebih dah ni. Bukan masa Nabi dah ajak orang nak kena ajaknya. Siapa kiamat. Ajaran Nabi boleh guna siapa hari kiamat. Alhamdulillah kita, walaupun kita tak ada jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dah boleh terima ajaran saka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, nasib baiknya kita. Tak pernah kita minta dengan Tuhan. Tuhan pilih betul kita ni. Hak ni lah tak ada orang nak royak dan nikmat kita hari ni. Biar hak ni bang celak mata pagi ni pun hak ni nak kata alhamdulillah, hak ni pun tak habis dah. Tak cukup lagi. Tambah lagi. Lebih lagi Tuhan banyak pada kita. Kagak maha-maha saja. Maka Rasulullah sudah tentu dah kita lihat ni kata Rasulullah, kerja Rasulullah ni payah, sangat susah. Kena berdepan dengan apa dah. Satunya tugas Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kerja Nabi ni berat. Kerja Rasul ni kerja berat. Lepas tu Nabi kena sejata dalam kerja Nabi ni ialah sabar. Sabar. Sebab itulah ayat kita baca saat ni. Mata baca ayat dia dulu.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala mula ayat kita baca hari ni, suruh sabar, suruh Nabi sabar. Fasbir, maka hendaklah kamu sabarlah. Nah, tu ajar Nabi suruh sabar. Nah, sabar atas apa? Sabar mana tak sabar mana tak? Gapo sesia bang tu dah. Tu dah nah. Dah tun nah. Kita ambil guna ya dah tu dah. Mana tak sabar nak tahan diri kita daripada segala ujian saat ni. Nah, segala kesusahan, ujian yang susah lah. Ya sabar ni guna kau susah. Nah. Ya dua, sabar dengan syakar. Nah, syukur. Allah maj'alni laka syakura waj'alni sabura, dia minta semua. Nah. Syukur kau senang, Tuhan uji dengan senang. Sabar kau Tuhan uji dengan susah. Nah, kecek mudah tu bunyi. Nah, nak buat payah sikit. Nah, sabar ni Tuhan suruh Nabi guna sabar banyak dalam kerja dakwah. Nah, lebih lagi. Nah, sementara nak dapat kejayaan, nak sudah kerja Tuhan suruh Nabi saat ni. Nah, ya kerana kerja Islam dakwah ni kerja Tuhan. Nah, kerja Tuhan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan suruh dah akhirnya lan siapa kita dah lah. Nah, so kita ratik buat. Nah, siapa nak terima ratik kerja ni boleh belaka. Tak ada likesik. Tak ada sengguan likesik. Nah, siapa nak terima molek benar. Nah, kerja Nabi benar. Tak boleh nak jadi nabi tak boleh dah. Nah, nak jadi nabi tak boleh dah kita nak jadi tamnai nabi tu. Nah, tak kita ke perempuan pula. Tapi kerja Nabi, kerja dakwah ni boleh belaka. Satu nikmat besar juga tu. Nah, kerja besar, kerja molek, kerja Tuhan paling saya paling kena. Nah, insya-Allah pakat ambil laka kerja ni dah. Nak tak? Insya-Allah. Nah, hari ni kita mai dok berendah ni. Nah. Mai dok berendah ni. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi suruh sabar. Belum ada ni Tuhan royak kana suruh sabar juga. Nah, dalam doa cara lagu lain, fadzarni biar kat akulah orang tak percaya kok mu tu, aku nak cakkan sendiri. Tak ada suruh sabar lagi, tapi gitu jugalah arah yang ni suruh Nabi sabar jugalah ayat tu. Nah, tapi ni cacing ada ayat trumpat umah fasbir li hukmi rabbik. Oleh itu sabarlah, terima keputusan Tuhanmu. Sabar, jangan gaduh berhenti, jangan gaduh ngaju. Nah, kerja sabar ujian banyak dah. Ya kalau kita dah kita susah-susah nak ngaju. Kita nak berhenti malah lah tu nak pergi kok lain pula berhenti dulu. Nah. Tapi Nabi kerja Nabi tak boleh berhenti, mereka kena dengar putusan Tuhan dulu. Karena Tuhan jadi tuan dia. Kalau kerja syarikat kat jadi pujatkan. Nah. Pujatkan bunyi haluh tu lagi. Nah. Tuan. Nah, Rabbika Tuhanmu. Nah. Tuan dunia, Tuan Allah ni. Musabalah dengan terima keputusan Tuhanmu. So Nabi tu sabar. Dah, ya Allah. Maka tu Nabi dak kena gapo tu Nabi sabar tu. Sabar dalam kerja rasa saat ni. Nak royak orang, nak royak demo dah. Gitu gini nak kata kena balik kata demo tengah jadi awal surah lagi. Kata Nabi gila lah. Nah, kata Nabi gila, Nabi sesat, Nabi nak pecah belah orang lah. Itu semua tu adalah kata ujian yang Tuhan Nabi terima daripada kerja dakwah saat ni. Nah, sabar dalam nak terima putar belik dia panggil hellah orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pen right. Nah, rancangan jahat yang mereka buat dalam nak menyekatkan kerja dakwah Nabi ni. Nah, subhanallah, kena sabarlah ke tu, kena oklah ke tu dah. Kita tengok gambar lah ni dah. Jadi lah ni pun kalau kita perhati molek kita nampak tu ada dah lah ni pun banyak benar dah gambar lagu tu. Sabar dalam menghadapi putar belik manusia. Kena sabarlah ke tu Nabi kena sabar. Sabar dalam menghadapi gangguan dan pendustaan orang manusia ni. Tak percaya Nabi kecek tambah tak percaya. Pakai bohong depan Nabi tu dah. Abu Jahal, Abu Gah apa semua tu. Pak saudara Nabi sendiri Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara sendiri. Nabi kita biasa ngaji dah mula kata Nabi satu masa Nabi pergi dakwah, dia turut belakang. Nah, baru sudah Nabi kecek, dia ambil dia royak kata, dia royak atik. Baru Nabi kecek kata, ni anak daraku ni. Dia gila. Dah. Dah. Apa? Dah.
Kita tak ada temu lagi tu dah, tak ada pagi tu lalu tiba-tiba ada menjeling gitu dah. Dah. Tiba-tiba dah masa muka tak sikit dah itu lalu. Tiba-tiba ya gitu dah. Tak jaga muka belakang dah. Nah, ni banyak lagi tu. Nah. Itulah Nabi ujian yang Nabi kena sabar. Tuhan suruh Nabi ajar suruh Nabi sabar. Nah, mana kata Tuhan didik Nabi belah-belah. Nah, batu Nabi duk dengan Tuhan seumur, duk dengan ayat Quran dididik kita belah-belah. Duk akan melancar seumur. Nah, akan melancar seumur. Bila kita baca Quran lah kita reti, dah kita reti akan melancar. Nah, batu jadi ubatlah. Tu jadi ubat ah. Nah, ubat tu kita ambil isi ajaran dia tu, mari dengar, nah, mari pakat kita. Baca saja tu pun jadi ubat dah, tapi tak sambung dengan kita baca serta faham dah. Tak sambung, tak seruput dah. Supaya orang kita makan ubat, kita makan nasi dah, hidung tak ada sumak dah. Lidah tak ada sakit juga. Tak sambung dengan orang makan nasi juga, tapi bila sisa sakit lidah, sakit hidung ke apa tu. Nah, tak seruput orang dia makan juga dah. Sabar terus menerus hingga Allah putuskan. Apa situ itu awak tak sendiri. Nah, li hukmi rabbika, sabarlah Muhammad menerima putusan Tuhanmu. Nah, lepas tu jangan ada berhenti yang kerja dakwah ni. Kerja dakwah ni dia kena nafas panjang banget. Kerja dakwah ni kena sabar banyak, kena nyawa panjang gitu. Tak boleh nyawa banget, tak boleh nyawa pandai. Nah, anak pandai mudah-mudah nak sebut ah. Nah, sebab tu dalam kerja dakwah ni kerja dia kena dada luas. Rabbi syrahli sadri, Nabi Musa tu dah tu hajar Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, buka dadaku tu ikut cai kuang, kuang. Tak nak isi. Dah kita mari sebut dada, cepit dada tu mula nak sebut tak berarti dah. Kalau kita kriak sebut dada dah sebut. Mula nak pelong, nak pengsel lalu. Auzubillah min zat. Nak mengaji tak sedar berhenti dah. Ya Rabbi, ya Rabb. Tuhan dia ajar Nabi dah. Sebab tu Nabi 23 tahun Nabi tak pernah ngaji kerja dakwah ni. 23 tahun. Nah, tak pernah wanjuk. Tak ada wanjuk Nabi kerja pada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngaji seminggu wanjuk lagi dah. Minggu kali wanjuk lagi tu dah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan ajar Nabi dah. Tuhan mari bimbingan, didikkan kepada Rasulullah. So sabar. Dulu. Nah. Sabar gimana? Nah. Kalau Nabi tak sabar, lalu Tuhan bawa cerita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi-Nabi dulu supaya awak contoh. Tengok dungan Nabi dulu. Tengok kerja-kerja Nabi dulu. Nah, kerja siapa ni? Lalu Tuhan pesan, jangan muhna sabar, jangan gaduh berhenti. Nah, sebelum Tuhan buat taksin hukum, suruh berhenti kan. Kalau tidak jangan jadi seperti wala takun ka sahibil hut. Janganlah kau jadi seperti orang yang ditelan ikan yang besar. Siapa? Sahibil hut. Nabi mana kena telan ikan? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ni, cerita Nabi Yunus ni ialah dia adalah Rasulullah, salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan Nabi Yunus ni duduk di negeri Tuhan dakwah orang ke sebelah negeri Iraq tu. Tempat Nabi Yunus duduk ni tempat negeri Iraq. Nah, negeri Iraq ni nama Nenwi, tepi sungai, tepi laut. Nah, tepi laut. Maka Tuhan suruh Nabi Yunus pergi dakwah. Nah, lalu bila Nabi Yunus pergi dakwah mereka saat ni, nampak dah orang kampung saat ni, nampak tak ada nak terima mana, tak ada nak padu mana ajaran dakwah Rasulullah pada Nabi Yunus dakwah saat ni. Nah, lalu Nabi Yunus berwasa putus asa. Nah, bukan putus asa siapa pun kita putus asa ni, Nabi tak ada perangai lagu tu. Nah, tapi dia mikir kata, tak apa, pergi kerja kat lain pula, pergi dakwah kat lain pula. Nah, dak sini tak usah ke. Ngajulah sikit-sikit mudahnya. Nah, tak sabar dengan ujian-ujian kampung saat ni. Nah, dengan ujian hak Tuhan melalui kampung saat ni. Lalu Nabi Yunus buat putusan pergi. Nah, nak sampai hidup ke lain pula. Pergi ke laut, nak ada perak kapal so. Nah, naik kapal pergi, nak seberai ke sana. Bos apa tengah laut, kapal nak karang. Kapal nak balik. Nah, nak balik apa nak karang lah. Nah, lalu itulah cerita ni kita dengar seumur dah. Nah, lalu itulah Tuhan apa dah atas kapal saat ni dia gengnya dia juga. Nah, bila ada orang kapal nak karang ni apa berat jadi. Nah, air ombak besar.
Lalu mereka buat putusan kata ada orang dosa tak kapan ni kita kapan nak kena tahu sore kena tahu berat tahu mananya orang tu dah sore dah. Lalu itulah wak undi jepu kena atas Nabi Yunus. Kena atas Nabi Yunus. Sama buat dia pun tak boleh terima. Bukan orang dosa lagi ni. Nabi Yunus terkenal dengan orang soleh. Terkenal ya orang soleh. Orang soleh duk mana pun kenal dia. Lepas tu pilih semula 3 kali dia kena Nabi Yunus mata. Dia kena Nabi Yunus mata. Lalu Nabi Yunus kata dia dah dosa dia kata. Sebab dia tinggal kerja Tuhan suruh dia buat ni. Sebelum Tuhan menentu awak taksir kata berhenti, dia berhenti dulu lagi. Lalu itulah dia lah dosa. Lalu Tuhan pun undang-undang dia yang mana caranya Pak Taksim tahu Nabi Yunus dalam laut. Rupanya ikan you duk nanti lah al-hut ikan besar, ikan you besar tu duk nanti dah Tuhan kamsan dah kepada Nabi Yunus, kepada ikan tu. So nanti telan Nabi Yunus ni. Lalu itulah lekat gelar sahibul hut. Pada Zinnun. Nabi Yunus ni terkenal dengan tuai pada ikan, orang yang dia telan ikan. Maka masuk perut ikan dia. Apa tahun, apa bulan, apa hari tu khilaf situ. Kadang-kadang 40 hari dalam perut ikan saja. Allah. Dalam perut ikan, dalam bilik gelap je kita tak boleh duduk dah. Ni lah perut ikan, bukanlah bilik rumah dah. Kita duduk dalam bilik kena ada air, kena ada pelita, kena ada gapo macam-macam. Ni lah perut ikan. Lagu mana nak masuk perut ikan tu. Ada dengan kisik dia, ada dengan nak masuk ke mulut dia tu, pada perut dia tu. Perut bukan perut dia kita dak, perut hidup musik kan ni. Supaya dengan kerencak dah, pak ingin dah. Lalu itulah telah diikilah dia. Tuhan mai royak kita Nabi Yunus ni. Tuhan Nabi sabar banyak, jangan menjadi seperti Nabi Yunus. Kerana Nabi Yunus ni iznada wa huwa makzum. Ketika dia masuk dalam perut ikan saat ni, duduk dalam perut ikan. Ketika ia berdoa, nada atau doa, nida dia panggil nama Tuhan dia, wa huwa makzum. Dalam keadaan dia duduk dalam susah ke apa? Tak ada lebih susah dalam perut ikan ni. Kita susah dalam perut dunia ni pun susah bercakap dah. Nak pergi ke mana pun boleh, makan pun boleh. Ni dalam perut ikan. Ada lebih susah pada perut, duduk dalam perut ikan. Batu lalu Nabi Yunus doa ke apa? Masuk dalam perut ikan saat ni. Kita dengar cerita banyaklah surah Al-Anbiya, surah As-Saffat, apa banyaklah Quran lain. Surah lain tu ada cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus bila dia khabar dalam perut ikan, dia pun khabar kata dia dosa dah dengan Tuhan. Lalu tu dia pun berdoa dengan Tuhan, ada tasbih Tuhan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malaikat Engkau lah Tuhan sebenar. Subhanaka maha suci Kau Tuhan. Inni kuntu minadh zalimin. Akulah wak zalim diri sendiri. Nabi Yunus panggil doa. Nabi kata siapa baca doa ni waktu dia susah, Tuhan will lepas dia susah. Bagaimana Tuhan will lepas Nabi Yunus daripada susah dia. Ada lebih susah daripada Nabi Yunus Lepas tu kita banyak doa ni waktu kita ada kesusahan. Waktu kita nak taubat minta apa dengan Tuhan pun, doa taubat, doa apa sembang boleh berlaku ni. Tu doa Nabi Yunus saya panggil. Zikir Nabi Yunus khas untuk Nabi Yunus. Lalu dalam perut ikan saat ni lama dalam perut ikan wa huwa makzum, dalam doa dengan Tuhan dalam keadaan dia dalam susah. Makzum, Allahu akbar. Katanya apa hari? Satu khilaf ni ada kata ada seminggu, ada 40 hari, ada gapo. Allah masuk sehari pada dah. Sehari pun tak apa dah. Subhanallah, subhanallah. Tuhan kerja dia belaka. Lalu Tuhan akhirnya Nabi Yunus tak mati. Nabi Yunus tak mati walaupun dalam perut ikan pun. Jadi sepengah putih pasir gitu, ikan besar dah. Dia selik ke celah mana ada. Nabi Yunus ni. Ikan besar. Al-hut. Kayu besar. Lalu telah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Nabi Yunus berdoa seumur dengan Tuhan, dan duk mengayuhal seumur dengan Tuhan, maka tasbih Nabi Yunus tasbih saat ni naik duk musim di aras Tuhan tu. Duk bunyi suara di malaikat di atas langit tujuh tu, duk dengar suara dia. Dengar suara lalu malaikat kata Tuhan, suara ni rasa dengar ya, bunyi jauh ni.
Jauh duk patak lauk tu. Patak lauk tu pula. Nah, bunyi biasa dengar suara siang kun-kun dia kata. Nah, suara siapa ni? Lepas tu dia tanya, mu tak kenal ke? Nah, tu kecek. Mu tak kenal ke tu? Dia kata, bunyi suara tu biasa-biasa dengar. Lalu Tuhan kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, itulah hamba-Ku Yunus. Hada Yunus. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kata, hada Yunus. Itu Yunus. Lalu malaikat tolong mari syafaat. Dah orang biasa duk berdoa dengan Tuhan waktu dia senang. Nah, duk berzikir waktu kita senang ni, waktu susah. Dah pakak tolong malaikat. Pakak syafaat, pakak perakan dia panggil. Pakak pergi tolong. Nah, ni doa malaikat dah ni. Dah doa syafaat malaikat panggil. Qalu, lalu malaikat kata, ya Rabb, wahai Tuhanku, hamba-Mu tu, Yunus tu adalah hamba-Mu yang sentiasa diangkatkan amal soleh dia dan doa yang mustajab tu. Wak kecek Nabi Yunus dah. Belum pada Nabi Yunus masa lepas ikan, doa Nabi Yunus doa seumur atau buat ibadat seumur. Naik seumur nak hari, yurfa' lahu amalun soleh. Akak amal soleh dia naik seumur langit. Nah, doa dia mustajab seumur. Tuhan terima seumur doa dia. Malaikat pun kenal lah. Naik seumur doa dia ni. Nah, doa seumur, doa ibadat seumur. Jawab Allah SWT ala na'am ya Yunus tu dah tu. Na'am. Lalu malaikat kata qalu afala tarham ma kana ya'malu fir rukha fatunjihi minal bala. Wah, sialah dia atas dasar amalan dia masa dia senang dulu dah muslimatlah dia masa dia susah. Dah. Lepas tu kita nanti nak doa kau susah perkara. Kau senang kita terlupa tu kan. Dah. Lepas tu cara syaratnya siapa doa waktu tu senang maka dia waktu susah pun Tuhan akan selamat dia. Siapa rajin buat ibadat buat doa waktu dia senang maka masa tu susah Tuhan nak Tuhan nak syafaat dia. Kita nanti kau susah. Nanti kau susah baru gadah. Pas mula situ dia lambatlah sikitnya. Allahu akbar. Lalu Allah dengan sebab malaikat pun minta dengan Tuhan, Melayu dengan Tuhan saat ni. Siapa masa dia Tuhan pun laula antadarakahu ni'matum min rabbih. Tuhan pun suruh. Royak sang kepada ikan saat ni. Ya ikan, api, angin, apa semua makhluk ni Tuhan belaka kan. Nanti dengar kamsan Tuhan belaka tu semua tu. Nanti dengar kamsan Tuhan. Lalu Tuhan kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat pula laula antadarakahu ni'matum min rabbih. Jika tidak ia diselamatkan oleh nikmat pertolongan dari Tuhannya. Selamat ya Nabi Yunus tak nak mati dak. Kalau tidak Tuhan beri nikmat ke dia daripada Tuhannya, lanubidza bil ara'i wa huwa mazmum. Tentulah ia dicapukkan di bumi yang tandus kering kota. Patah panah matahari suluh matahari kelak panah dah. Dengan keadaan tercela wa huwa mazmum kena hina panggil dah. Tu bila perut ikan, tak nampak dengan lendai, dengan busuk, dengan gapo. Lalu Tuhan suruh ikan dia lepas di tepi patah. Daun tumbuh pula pohon apa? Pohon labu ni daun dia lalu daun dia bulu besar gitu. Lalak tak pergi ingat tadi tu. Cara dia Tuhan nak jadi tak tahu dia lalak. Dia tumbuh ada perut ikan tu tak kulit-kulit dia lokoh ber nuluh ber dah. Saya tengok berita zaman orang jatuh laut pecah kapal ada. Duduk air 3 hari lagu mana kulit kita jadi. Ketik di ikan pula gapo dalam ikan dah ada air kat ni. Ni dah perut ikan dah. Dah perut ikan dah. Jadi noloh kulit dia saat ni. Kalaulah Tuhan tidak dengan rahmat Tuhan, dengan nikmat Tuhan, kulit dia hantu tulit jadi cabut habis kulit dia. Pada mati dengan hatu, geduk tengah kering panah pula. Tapi Tuhan rahmat dengan nikmat Tuhan dan Tuhan tumbuh pohon labu gapo. Lepas tu bawa tumbuh pohon labu tu, makan gapo dia. Nak segar tu. Katanya tu hantar ibu kambing tino mari duk beri susu ke dia sementara dia segar tu. Hak kerja Tuhan berlaku tak ada payah. Nikmatum min rabbih, nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Kerja Tuhan berlaku. Allah, kita ni buat ke mana rapat dengan Tuhan, nampak dengan kuasa nikmat Tuhan ni dah. Kerja Tuhan. Kita ni tu lakon dia dah. Tu dalam dia dah heret kita pukam kak. Tuhan dah pukam kak kita dengan Tuhan ni. Tapi nak jadi yakin ni, nak yakin dengan Tuhan, kerja Tuhan. Kuasa Tuhan tu. Lalu itulah
cerita Nabi Yunus ni. Nah, selamatlah Nabi Yunus daripada perut ikan dan mari mari tabur ni pun dak Tuhan wilpah tabur ni tak ada kena bakar di panah matahari dak. Nah, tapi Tuhan hantar pula dengan kambing tino gapo itu riwayatnya. Nah, selamat sihat semula dia. Nah, sihat semula. Maka bila dia sihat semula tu fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Lalu dia dipilih pula oleh Tuhannya dan menjadikan dia orang soleh. Tuhan hatta pula beri segar molek tu jadi dia masuklah golongan soleh pula, pergi dakwah pula satu kapal lain dan situlah selamatlah Nabi Yunus. Dan boleh teruskan kerja Nabi Yunus ni. Nah, Yunus bin Matta nama dia. Nah, itulah Ibu. Itu kerja Nabi Yunus. Nah, maka di sini kita pada cerita Nabi Yunus ni satu pengajaran bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Yunus dibala dengan ujian makan di ikan tu kerana kisnya dia tak ada sudah kerja. Nah, tak ada sudah kerja Tuhan kamduk dia suruh dakwah ni, dia berhenti dulu. Nah, waktu kita ni kita dah nak lari dah ada gapo kita nak lari kan. Lama lari masuk perut ikan kata. Nah, lari masuk perut ikan kita. Nah, lari susah ni masuklah susah lagi. Nah, Tuhan kata lari mulut rimau masuk mulut buaya. Nah, waktu kita sabar insya-Allah. Nah, sabarlah satu cara yang kita dalam nak kerja dakwah. Nah, khasnya dan dalam nak kerja semua segala ibadat. Kerja ibadat ni nah perlu pada sabar. Nah, nak buat Tuhan suruh, nak tinggal Tuhan larang, semua tu pada sabarlah kau. Nah, betullah Nabi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bukan ayat ni sedap nah. Banyak lagi ayat ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Tuhannya supaya sabar. Nah, kita nak agu mana nak disabar tapi sabar sangat payah. Nah, sabar ni adalah kakak syurga benar. Nah, lepas tu bila akhirat esok Tuhan panggil orang sabar. Mana orang sabar di pada mahsyar tu? Hanya bangun boleh ngajari dah. Sebanyak orang di pada mahsyar tu. Nah, bangun apa orang. Orang sabar ni boleh masuk syurga. Allah, ayat saja tu orang juga kecek pun. Nah, tak ada juga sabarnya. Tapi nak jadi sabar. Nah, nak jadi adik orang sabar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tu doa minta sabarlah ke tu deh. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, curah ke atas kami sifat sabar. Sabar. Adalah doa kita doa mustajab banyak lah doa minta sabar. Nah, sabar dalam nak jadi hamba yang baik, hamba yang soleh. Allahumma Rabbana afrigh alaina sabra ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Siapa tak ana lagi doa ni pergi baca tengok al-muka 25. Nah, 25. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dua nak minta sabar lah ayat tu. Nah. Alhamdulillah. Kerja dakwah. Nah, kita ni nak dakwah nak ajak orang. Nah. Kalau kita nak main ngaji ni pun nak sabar juga. Main ngaji ni nak mari ngaji sendiri ni dah. Nak sabar juga. Sabar dengan ujian dalam hati kita ni. Rasa tak ada peti mana, rasa tak ada itu mana nak ngaji ni dah. Belawai sama sendiri, belawai dalam hati sendiri. Kenapa nak sabar juga dah. Maka ibu ayat kita baca saat ni gitulah. Nah, Nabi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri supaya Nabi sabar dalam kerja dakwah. Nah, jangan gaduh berhenti dalam kerja dakwah ni. Karena kerja dakwah ni hak apa dah? Agama Islam adalah hak Tuhan dan bila saja nak berhenti tu Tuhan menentukan. Hukum Tuhan. Nah, Tuhan. Jangan gaduh berhenti belum ada Tuhan menentukan. Nah, tidak jadi seperti Nabi Yunus. Nah, tidak jadi seperti Nabi Yunus. Nah, maka bila kita susah dah Nabi Yunus bila susah dia baca doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus. Nah, kita susah gapo pada dunia ni tak ada dah nak disama dengan susah Nabi Yunus. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak riwayat dalam hadis-hadis kata siapa baca doa Nabi Yunus dia bahasa dia susah mustajab. Doa dia mustajab dan Tuhan akan lepas dia daripada susah saat insya-Allah. Zikir ni. Nah. Orang susah ngandung, susah demam, susah apa sudah apa kita. Nah,
kita susah gapo ikutlah. Nah, susah tak ada duit. Nah, susah sakit. Tak kira susah gapo pun. Nah, ya dah sakit. Dah. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, susah apa saja hak Tuhan kita susah tak kira. Susah apa saja. Nah, dah. Alhamdulillah. Kalau gitu ibu habis cerita tu. Nah, jadi Nabi kita guna dah ayat ni. Nah, Nabi kita pakai dah buat dah amal ni. Nah, dah buat amal ngah Tuhan suruh ni. Nah, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya Nabi jaya kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Nah, susahnya dakwah. Nah, susah dakwah ni susah nak royak. Nah, kita tak ada duduk dalam media dakwah tak boleh tahu. Nah, tak ada dalam media dakwah ni. Nah, kita tak boleh tahu seorang mana. Siapa masa Nabi dulu kan nak bunuh Nabi. Nah, nak bunuh Nabi. Masya-Allah. Nah, dah banyak dah Nabi kena bunuh dengan sebab kerja dakwah. Nah, Nabi Isa dekat kena bunuh. Nah, Nabi Yahya kena bunuh. Apa nama bunuh Nabi Yahya? Tak ada kira kerana Nabi Yahya ada royak benar. Ada royak agama ni. Dah ada royak agama. Siapa lah ni pun dia kata kita Wahabi. Nah, tubik dah lah. Nah. Dah dituduh dengan kata kelima Wahabi sesat lah gapo. Nah, tak ada kilain. Kerana kita duk royak hak sebenar. Duk royak hak Nabi. Kalau tak royak hak Nabi tak ada kata apa. Dia tak kata apa kita ni. Nah. Dah ibu Wahabi lah. Dah ibu Wahabi. Lagu mana kita tak kenal ibu Wahabi. Nah. La haula wala quwata illa billah. Itu tuduhan di sebalik ujian. Nah, kalau kita tak usah kena ujian ada dia. Dia pun batu tu, dia pun kayu tu. Tak apa, tak payah kata apa ke batu tu. Nah. Dah. Betul kalau kita nak kerja dakwah, kita kena bersedia untuk nak terima ujian Tuhan. Nah. Ya Rabb, ada dia mari dia tak khabar. Ada. Mari dengan rupa macam-macam ujian Tuhan. Tuhan selamat kami. Jadikan kami sabar ya Allah dengan ujian-Mu ya Allah. Amin ya Rabb. Nah. Selamat kami. Lepas tu doa saat ni, doa Rabbana afrigh alaina sabra. Afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, suruh atas kami sifat sabar. Nah, boleh sabar, boleh dengan ujian Tuhan. Nah, ni doa Nabi, zaman Nabi, doa saat ni kita baca doa umat Nabi Musa. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, ubah sifat sabar atas kami dan matilah kami dalam keadaan Islam. Nah, kita tak sabar dengan ujian Islam ni. Nah, maka kita akan mati dengan keadaan kufur. Nah, ujian banyak doa untuk selamatlah Tuhan. Nah, ya Rabb. Habis kat tu dah. Kemudian masuk ayat seterusnya pula Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala royak pula cara bila kan Nabi duk dakwah tu gapo dia buat ke Nabi. Nah, Tuhan sobat ajar sobat sangat. Nah, dalam duk kerja dakwah Nabi pergi kau tu, pergi kau ni. Nah, duk dakwah tu saat ni. Nah, pergi rumah dia tu royak kan dia jumpa dengan dia ni. Nah, tapi Nabi kerja dakwah tak ada kerja lain. Tak ada kecek dengan lain. Nabi ala isi dakwah Nabi kecek Quran. Baca Quran. Dia dengar. Nah, sebab tu nak kali Nabi nak baca Quran tu, apa tindak balas daripada orang saat ni, orang kampung hok tak usir pada Islam saat ni. Nah, lalu tu ayat kata wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Allah, tubik akhir kali pula dah. Di akhir ayat surah tu Tuhan tubik pula kata majnun kat Nabi. Dah. Ketika Nabi dah dakwah tu, kecek dah dakwah, dah ajak manusia pada Islam, maka dah ada ramai-ramai saat ni ada hak berimai tak apalah. Hak berimai tu baik dengan Nabi tu. Hak tak ada jadi masalah ngah. Hak tentang Nabi siapa dia? Kafaru. Orang tak usir. Dah. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Allah Subhanahu Wa Taala royak ada apa dak jadi boleh Tuhan suruh Nabi sabar sangat dah. Nah, orang Arab dak buat gapo masa tu, orang Arab kafir buat gapo ke Nabi. Lalu Tuhan royak gambar, tunjuk gambar sikit, cak masa Nabi duk lawan dak kerja dakwah tu, dak masa Nabi duk Mekah kan ini. Nah, sungguhnya orang-orang kafir tu Tuhan royak. Nah, hampir-hampir dekat-dekat menggelecehkan kaki kau dengan pandangan-pandangan mereka yang penuh marah. La yuzliqunaka bi absarihim. Kemasa Nabi duk kerja dakwah, Nabi duk dakwah, mereka duk turun dengan jumpa dengan orang Arab masa tu, orang Arab kafir tu. Nah, hampir-hampir mata dia pakak tengok ke Nabi, jeling ke Nabi tu. Absarihim.
Dia tengok ke Nabi, siapa-siapa Nabi jadi gelecah kaki. Tu riwayat. Ya, kita tengok kita jalan ke, dia menurut kita gelecah tak? Malah jalan tak kena dah. Panggil pelang saita. Hak nampak tamada baru tu dah. Ni kita tengok lagi. Apa dia jeling Nabi kita lalu tu? Lamma sami'u dzikra, ketika mereka itu dengar bacaan ayat Al-Quran. Benci pada ayat Quran, bosan pada ayat Quran. Tak usah dengar ayat Quran. Bawa Nabi baca ayat Quran, kok dia jeling ke Nabi, tengok ke Nabi jeling, pandai nak marah ke Nabi, mata dia tengok ke Nabi tu. Tak usah Nabi baca Quran. Allahu Akbar. Lepas tu, bukan tengok harga majeling tu. Mulut kata pula. Nampak isi hati dia. Wa yaqulu, dan mulut hampir tu mulut kata-kata dengan Nabi. Innahu la majnun. Sungguhnya Muhammad tu gila, dia kata. Allah, tertengok gambar tu tunjuk satu keadaan manusia ke masa Nabi duk dakwah Mekah lagu mana. Jeling dengan mata, kata dengan mulut pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aja kena tak kita ni? Aja kena tak kita secara tu? Tak aja kena. Barat ni meski sikit kita dia kata jauh-jauh kan kata pun tak ada dekat dengan kita dah. Ada setengah tak usah mengaji sini takut dia kata takut dia kata Allah takut itu lalu. Takut dia kata syaitan belaka tu. Ya penanya orang baik kata kat orang ni ya syaitan tu. Pen semun kon syaitan. Marah demo pula dah. Ada orang sungguh kita ni dah. Kalau orang baik tak kata orang, lebih baik orang buat benda baik. Tiba-tiba dia lagi sekat jalan tu. Sekat jalan tu. Maka ini ibu, gitulah keadaannya. Lepas tu Nabi suruh, dia ajar suruh sobar. Dia mau kata apa kamu, hai Muhammad, mana geling tak mana pun mu sobar. Mu kerja terus. Jangan berhenti kerja dakwahmu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak dah gambar tahu mana susah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tu dalil. Dengan ayat kita baca saat ni, tu ada ayat Nabi ketika Nabi duduk dakwah. Kita dapat faedah juga sini ahli tafsir dia ayat kata mata. Ayat sana kita mengajar kata mata ni ada fitnah dia. Mulut kecek tu tak sama dengan mata tengok. Mata dia benci, dia ada dekilah hati dia tengok jeling dengan mata dia ni. Nabi kata al-ainu haqqun, mata tu ada nyakit. Ada sungguh nyakitlah mata saat ni. Sebab itulah hari ni kita ngaji main kata Nabi ajar kita supaya nak suruh jaga kita daripada fitnah mata, daripada kena mata tengok, mata deki tengok kita saat ni jadi nyakit. Jadi nyakit. Carilah doa ni dah. Kita vaksin, pongkan mata kita, rangkai kita, anak cucu kita, harta kita sayang saat ni dengan doa-doa macam ni. Nabi suruh jaga diri kita daripada Nabi buat pongkan doa, baca doa dia daripada satu hari tu Nabi tengok Jibril mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni muka muram, nampak muka sedih jawab Jibril kata gana tu nampak muka sedih tu. Nabi sangat Jibril dia. Lalu dia kata apa jadi? Jawab di Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata sedih kerana Hasan Husain demam kena mata. Kena mata Nabi riwayat. Lalu itulah Jibril ajar doa. Doa. Doa Jibril ni tak ada surat doa mustajab kita ni. Ni baca ya hak dah lain. Hati-hati mi hatta siapa dak lain lain hak kelum Islam nara. Ataupun kita hatta wak semula minta ada nak wak tu. Dak tangca nak wak surat doa tu. Kita baca dulu. Hak ni Nabi sendiri baca doa untuk nak pongkan jaga cucu dia dua orang tu. Hasan Husain daripada kena mata. Bukan kena mata saja, dak kena ganggu di syaitan. Kena ganggu di syaitan, kena ketik di ibu bisa gapo. Doanya bunyi u'izukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Dalam doa mustajab kita ada muka 45.
Lepas tu hak ni adanya kita baca saja, kita seorang kita ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Muka 45 aku doa 100 ni. Doa nak jaga pongkan vaksin, pongkan kita daripada kena mata panggil. Nah, tapi bukan kena mata sekarang. Doa ni bukan kena mata sekarang dak lah. Nah. Banyak perkara boleh untuk ganggu pada jaga diri kita daripada syaitan, nah, daripada binatang buas, daripada mata, setiap mata yang celaka panggil. Mata celaka. Ya mata ni ada dua, mata molek, mata lamah, ainul lamah. Nah, lepas tu Nabi kata ada sungguh. Nah, sebab mata ni ada sungguh. Sebab tu garak ni dia dia pakai azimat. Nah, kalau budak-budak halus dia baru-baru kereta gapo dia saya, tapi salah waktu pada. Nah, dia pakai dia make gapo-gapo kaci baju ke gapo dia azimat supaya dia tepek di budak-budak di baju-baju di gapo apa saja dia saya saat ni supaya tak kena mata dia kata. Nah, tak kena mata. Bila orang tengok pada benda dia saat ni, ada anak cucu dia tak tengok daripada benda tu dulu. Tak tengok pada cucu dia dak. Itu saja, itu satu penyesatan, satu salah tu. Nah, lepas azimat tak kena pula. Nah, azimat lagu tu tak kena juga. Nah, Tuhan tak pakai lagu tu. Tidak boleh jaga kita daripada mata saat ni dak. Tapi yang nak jaga kita daripada mata ni ialah baca doa dulu dah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Tapi hal tu baca untuk diri kita. Kalau nak baca ke orang lain kena tukar dak plus sikit. A'udzu betul a'udzu tu u'idzu. Kena baca ke orang lain. U'idzuka kalau anak cucu kita. Nah, u'idzuka. Kalau dua orang u'idzukuma. Nabi ada dua. U'idzukuma, aku pelindungkan kamu berdua. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitan, daripada segala syaitan, wa hammah, dan binatang-binatang buas, wa min kulli ainin lamah, daripada segala mata yang celaka. Mata deki, mata jahat, tengok dengan mata hasad, tengok dengan mata nak marah, benci. Maka kuam icari sia, kuam ketik dia saat ni, tubik ke mata dia saat ni. Dia kena kita. Nah, kena kita. Ada nyakit pula. Nah, lepas tu mata tu tengok redeki orang tak tengok dengan mata senyum ke dah. Pelang kuam corai dia lah hati dia tu, dia deng tubik ke mata dia habis. Subhanallah. Nabi kata ada sungguh. Nah, sihir ain ni ada sungguh. Lepas tu kita kena jaga. Nah, minta tolong Tuhan, tak kena pakai azimat pada. Pakai doa lu dah. Nah, doa ni lu dah. Nah, doa tu banyak. Nah, doa tu banyak. Apa kita mesti ada dulu mudah. Nah, lepas tu siapa nak lagi kita tulis semula insya-Allah. Nah, u'izuka, kalau baca orang lain, u'izuka, anak cucu kita jatuh tina pun u'izukum. Nah, u'izuka, anak cucu ramai duk tengok duk mai belama. U'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku pelindungkan kamu semua daripada dengan kalimah Allah yang sempurna, dengan kata-kata, dengan kalimah Allah, nah, dengan kuasa Allah yang sempurna, min kulli syaitan, daripada segala syaitan. Karena syaitan ni suka duduk budak-budak halus. Nah, suka duduk. Nah, tak nak berkati dak lah beranak tu. Nah, kita berkati buah duri, buah gapal tak buah beranak tu. Nah. Nah. Tak ada dah gini. Nah, buat azimat gotugon tak ada. Nah, baca doa ni ya, baca doa. Nah, dulu Nabi baca doa ni, apa setelah ayat pada ayat al-ma'uzatain, ayat qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu mari, Nabi pun ambil doa-doa ni juga mai baca pada diri sendiri dan pada siapa-siapa yang nak pelindung daripada segala kejahatan. Nah, batulah Nabi kita biasa ngaji dah. Nabi baca seumur, baca. Anak-anak kita hok pandai baca dah, baca pagi-pagi betul-betul. 3 kul. Nah, 3 kul tu Nabi atas baca 3 kul tu. Nah, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Wisuklah bukan kat tu dak. Nama mai kat tu. Nah, wis sudah 3 surah tu. 3 kali. Dah, satu surah 3 kali baca. Nah, maka Nabi kata cukup. Pop yang lah daripada nak jaga diri kita daripada segala kejahatan. Karena kita duduk dalam dunia ni jahat. Nah, ada benda tak molek saja. Udara punah. Nah, manusia hati deki. Nah, go ni ada punah. Maka kita nak jakpongkan kita daripada benda-benda sesat ni buat rana. Tak tahu tuan dia lalu. Nah, tuan dia kata suwi tak apa. Kau jahat tahu mana keliling kita tak kena kita insya-Allah. Nah, dah. Itulah ibu. Nah, insya-Allah siapa nak doa lagi tu? Hak mana? Hak tu ya. Hak tu lain. Anak baca pun tak apa dah. Dalam muka 45 ni molek benar belaka dah, molek benar. Muka berapa ni? 45. Nah,
Muka 45 tu kalau orang molek lah. Nah, muka 45 tu. Nah, baca minta jah pada segala kejahatan belaka tu. Nah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ambil hak bawah tu pula, a'udzubika kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Hak tu pun molek juga. Nah, baca. Bahkan kita disuruh baca a'udzubika kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, bagi dalam azkar kita syarri ma khalaq, a'udzubika kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq tu pun ongkan kita daripada segala kejahatan. Nah, saya baca pagi-pagi 3 kali, petang 3 kali, dia selamat insya-Allah Tuhan kata. Itu nak pada Tuhan jaga kita dan Nabi royak sallallahu alaihi wasallam. Kita hak Nabi royak sedaklah dah. Nah. Tapi kalau dia mau royak, awak gotu awak gini entah mari mana rasa bosan lah lu rasa. Nah. Nah, kau Nabi royak tu belana, tak kena duduk ngaruk sendiri. Mau kita suka ngaruk. Nah. Suka ngaruk. Patut kita pun berhari dia mau royak atau sinja baca 2 kali 2 hari pun tak apa dah. Kita suka lagu tu. Nah. Kalau royak tu Nabi hijau tak apa telia mana. Nah. Subhanallah. Nah. Batu pilih kata dah makan pilih kata kita jangan ambil belaka. Nah. Allahu akbar. Habis dah lagi dah. Matu masuk ayat habis dah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala begitulah. Mana kata dalam ayat saat ni tu ada ayat keadaan orang kafir masa tu. Nah. Jeling ke Nabi, tengok ke Nabi dengan mata yang apa yang dendam dah. Kan tengok ke Nabi, benci ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah lu nak. Apa tu? Kerana dia tak kenal Nabi duk dakwah mereka, duk baca Quran pada mereka, duk dengar ayat Quran tu. Nah, batu kita tengoklah ni, bila kita baca, belum ada kita baca Quran dengan maklim makna, tak ada kata apa sedap belaka. Tapi lah ni bagi kita ngaji Quran dengan balik makna ni dia kata, duk kata ke orang. Dah. Duk kata ke orang, duk ngajar duk kata ke orang. Ya tahu kata Al-Quran duk royak gapo. Baru dengar ayat Quran duk kata, ungguh ayat Quran duk royak hak kita. Royak hak kita, royak hak perangai kita. Kalau perangai baik, mak perangai baik. Kalau tak baik, perangai tak baik. Royak hak kita, tak ada royak hal lain. Nah, baru kita baca tak reti tu rasa tak apa sedap dengar, dah berdengung saja. Nah, tapi ini bila baca Quran reti itulah kita tahu. Nah, kata Quran duk ayat gapo. Maka kafir masa tu orang Arab je reti. Nah, dia royak hang ngaku kalau mu minum arak, judi, mu zina, mu kata kau orang hang. Dia royak tu. Nah, kita ngaji tak awal surah lagi. Nah, surah Al-Qalam ni. Nah, orang tak jujur ni bawa kaki bawa mulut. Nah, bawa kaki bawa mulut. Pai kata kau orang bai royak hang orang. Nah, pai tak kenal dia royak gitu. Kau kata kau orang. Dak. Nah, maka Quran dia royak ala gitu tu dia tak dengar, tak dengar. Nah, tak dengar. Dia marah pada ayat Quran, benci pada ayat Quran. Nah, sebab dia kata Quran ada kata ke dia. Nah, subhanallah. Wa yaqulun, dan mereka kata pada Nabi pula innahu la majnun. Nabi Muhammad ni gila. Nah, Allah. Hatilah ayat ni kita dengar 2 kali dah. Akhir awal surah tu ayat juga kata nak orang kafir kata Nabi gila. Nah, dan katuk surah pun tu kata tu ayat lagi kata orang kafir kata Nabi gila juga. Nah, padahal tu kata Nabi Muhammad tu dia ayat gapo. Nah, Nabi Muhammad ada ayat gapo baca Quran tu ayat gapo. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Sedangkan Quran itu tidak lain melainkan zikrun, hamtuan, taktuan, atau peringatan, ajaran bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau orang gila boleh royak lagu ni. Boleh kecek molek ni, nak tazkirah ni. Gila dah sekat dia duk mengaruk gitu. Nabi Muhammad bukan gila. Nah, bukan seorang gila dak, tapi Muhammad adalah bawa ajar Quran dan mari nak ajar manusia. Manusia mana tak ajar tu? Lil alamin, untuk seluruh alam. Bukan untuk orang Arab masa tu dak. Tu royak dah belak. Masa tu Nabi duduk Mekah tu, Islam mari dengan rupa international dah. Ada lok dah, alamin dah Islam ni mari. Masa tu orang tak kenal lagi Islam. Tapi Tuhan mari kata, Islam ni mari dengan alamin, untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab kara dah. Untuk orang Jepun, untuk orang mana-mana saja dah, tapi untuk alamin. Sebab lah ni Islam sebar siapa seluruh alam. 1440 tahun dah ni Islam kita nampak jelas kata Islam tu sebar seluruh alam. Daripada Nabi rentun di Nabi seorang di Mekah tu. Masa tu tak ada internet lagi. Ada internet lagi. Tapi lah ni Islam siapa alam. Sebab Islam agama
alamin ni panggil. Agama apa? Seluruh alam, untuk seluruh alam. Nah, alhamdulillah kita ni agama Islam, kita ni agama internasional. Nah, inter. Nah, agama rada inter. Nah, kita tak kita Islam dah. Baca Quran ya kita bahasa referensi bunyi. Nah, kita ni orang rada inter ni Islam ni. Nah, lepas tu siapa nak pilih agama rada inter? Islam. Nah, Islam adalah agama Tuhan Rabbul Alamin. Masya Allah. Kita bodoh mana, kidik tahu mana dok ambil agama lain pada Islam. Nah, kuiti ciwik kita ni gapo? Nah, cara hidup kita pilih mana? Nah, dah. Ambillah Islam sebagai agama kita. Bahkan ini alhamdulillah. Nah, itulah agama Islam kita dan hak Nabi bawa ajar pada kita dan kita terima dah gini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita dak ngaku dah pagi-pagi tiap-tiap pagi tu. Nah, alhamdulillah itulah saja kita belajar sudah sekarang ni dari surah Nun. Qadami boleh royak dan tupai ulama-ulama kita mai tafsir pula. Nah, mudah-mudahan apa saja kita belajar, kita dengar, Allah jadikan ilmu manfaat bagi kita semua daripada umi sendiri insya-Allah, dan jadi berkat pada kita semua dapat beramal dari cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Wallahu a'lam.